Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan Sarofiza Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menghadiri majlis santap sempena Hari Puja Usia. Penggabungan sektor pertanian dan sains halal menekankan prinsip memastikan jaminan makanan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat menghadiri majlis santap sempena ulang tahun Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia ke-49. Majlis yang disembahkan oleh pasukan polis Diraja Brunei berlangsung petang tadi di Dewan Banquet Kompleks Ibu Pejabat Polis Diraja Brunei Gadung. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Datuk Paduka Seri Awang Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei. Berangkat sama Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah. Juga berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masnah, Komandan Polis Wanita. Sejurus keberangkatan, Duli Yang Teramat Mulia berkenan menandatangani lembaran keberangkatan. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan memotong kek puja usia dan berkenan menerima pasambah daripada pegawai dan kaki tangan pasukan polis Diraja Brunei. Juga hadir Yang Berhormat bin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Majlis Perundingan Kampung MPK Kampung Melaut pagi tadi mengadakan majlis menaikkan bendera bagi mukim Sengkurung. Majlis yang merupakan kesinambungan daripada upacara menaikkan bendera besar negara sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-39 berlangsung di Sekolah Rendah Melaut.
Hadir yang berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara menaikkan bendera melibatkan anggota kadet tentera, para penuntut pusat tingkatan 6 Sengkurung dan Sekolah Menengah Saidin Hasan. Majlis juga disurikan dengan persembahan sajak bertajuk Wawasan Brunei 2035. Sementara itu, Jabatan Penerangan mengendalikan kempen Semarak Kebangsaan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-39 di keempat-empat daerah. Kempen seumpamanya dihasrat untuk meningkatkan semangat kenegaraan dan patriotisme yang tinggi dalam kalangan rakyat dan penduduk negara ini serta menanamkan sikap masyarakat supaya sentiasa menyemarakkan Hari Kebangsaan dengan mengibarkan bendera negara. Kempen Semarak Kebangsaan dilancarkan oleh Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri. Acara berlangsung di kawasan letak kereta Jabatan Penerangan. Bendera negara diserahkan kepada ketua-ketua konvoi kempen berkenaan. Kempen Semarak Kebangsaan dilaksanakan dengan format konvoi ke mukim-mukim yang dipilih di setiap daerah. Destinasi dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu konvoi 1 menuju ke daerah Brunei dan Muara dan daerah Temburong, manakala konvoi kedua ke daerah Tutong dan daerah Pelait. Dari Ibu Pejabat Jabatan Penerangan, konvoi 1 menuju ke Mukim Kota Batu bagi penyerahan bendera negara ke rumah-rumah yang terpilih di mukim berkenaan. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Umat Islam perlu menjadi peristiwa Isra' dan Mi'raj sebagai pedoman untuk meningkatkan keimanan. Perkongsian bahan beritanya selepas ini. Pusat Penyelidikan Halalan Thaiban PPHT dan Fakulti Pertanian di Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA telah berjaya memberi impak terbaik dengan menjadikan UNISA Universiti Islam di rantau ini yang menitik beratkan penggabungan sektor pertanian dan sains halal dalam pengajaran Islam demi kepentingan survival bangsa. Program-program PPHT dan fakulti yang sedang dijalankan di kampus Sinaut UNISA dihasrat melahirkan para graduan yang berpendidikan tinggi, berkemahiran tinggi dan berjaya selaras matlamat Wawasan Negara 2035. Bertepatan dengan tema sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam tahun ini, menjayakan Wawasan Negara, berita perdana malam ini mengetengahkan usaha UNISA ke arah melahirkan para graduan berkemahiran tinggi dan lebih industri ready. Hajah Syarina Haji Abdul Ghani membawakan laporannya. Penubuhan Pusat Penyelidikan Halalan Thaiban PPHT lebih 7 tahun lalu selaras dengan hasrat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menjadikan negara sebuah hub halal global, mempersiapkan para pelajar yang mengikuti program di pusat tersebut antaranya kemahiran yang diperlukan di abad 21. Mempunyai tanggungjawab dan peranan yang cukup besar untuk merangka strategi dan menjalankan pelan-pelan tindakan serta memastikan langkah-langkah yang diambil khususnya dalam pelaksanaan program-program akademik Halalan Thaiban tersebut hendaklah sesuatu yang boleh memberi impak yang terbaik. Khususnya penting Pusat Penyelidikan Halalan Thaiban melengkapkan pelajar dengan ilmu pendidikan Halalan Thaiban ini bersumbarkan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW dalam memelihara maqasid syariah, termasuklah juga berusaha dalam mencapai matlamat pembangunan mapan.
Lebih 300 pelajar sedang mengikuti program sains halal di Pusat Penyelidikan Halalan Thaiban yang mempersiapkan dan melatih para pelajarnya pengetahuan berkaitan industri halal di samping kursus-kursus yang relevan termasuk prinsip-prinsip halal, bisnes dan strategi pemasaran produk halal. Memfokuskan kepada produk dan praktikal halal yang berkait rapat dengan bidang pemakanan, penternakan haiwan, farmasi, kosmetik dan lain-lain lagi. Bidang halal ini ia mempunyai skop yang besar dan ia merangkumi kehidupan seharian kita ni seperti makanan dan juga ubat-ubatan yang tadi ambil. Sementara itu, dalam mendukung hasrat kerajaan menggalakkan penglibatan para belia dalam aktiviti ekonomi yang pelbagai, Fakulti Pertanian UNISA mempersiap para pelajar dengan pengetahuan saintifik pertanian dan keusahawanan agar para graduan nanti dapat menceburi perusahaan pertanian komersial sendiri dengan menekankan kepentingan maqasid syariah. Prinsip ini merujuk kepada sifat bertanggungjawab serta kepentingan dalam mengamalkan pertanian yang mampan, tidak merosakkan alam sekitar atau environmental friendly dalam meningkatkan hasil pertanian dan pendapatan. Prinsip yang ditekankan di UNISA ini adalah selaras dengan komitmen negara menyokong penerapan matlamat pembangunan mampan dan memastikan jaminan makanan di negara kita ini. Lebih 30 pelajar sedang mengikuti program-program di Fakulti Pertanian di UNISA termasuk program agribisnes dan agroteknologi dan program agribisnes dan sains pertanian yang dihasrat akan dapat membantu peningkatan sektor pertanian di negara ini. Membuat lagi kajian research secara mendalam untuk mencari solusi dan juga cara mengatasi isu-isu yang ada dalam sektor pertanian dan juga agri makanan. Kami belajar tentang binatang, menternak, aquaculture, bercocok tanam. Kemudian kami juga ada belajar tentang bisnes untuk membantu meningkatkan produksi makanan. Peristiwa Isra' dan Mi'raj bukan hanya untuk didengar berulang kali, bahkan penting bagi umat Islam sebagai pedoman untuk sentiasa memperbaharui dan meningkatkan iman. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa ceramah khas sempena sambutan Isra' dan Mi'raj anjuran Jawatan Kuasa Takmir Masjid Rashidah Saadatul Bolkiah, Kampung Sungai Akar. Ceramah berlangsung lewat petang kemarin di masjid berkenaan. Ceramah khas disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk, Dekan Pelajar Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Ceramah juga menyentuh mengenai kemuncak peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah pensyariatan amalan yang mula-mula sekali dihitung di akhirat, iaitu solat. Antara yang hadir, Meja Jeneral Bersara Dato' Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Dato' Seri Paduka Haji Abidin, Penaung Masjid Rashidah Saadatul Bolkiah. Setiap lapisan masyarakat mempunyai peranan untuk sama-sama menjayakan wawasan Brunei 2035. Tanpa usaha bersama ini, setentunya negara tidak akan dapat mencapai apa yang dihasratkan. Belia memainkan peranan yang sangat penting dan aset yang amat berharga kepada negara, memandangkan mereka adalah generasi yang akan menjadi pewaris kepimpinan dan merupakan tonggak kekuatan masa depan negara. Dapat mencapai wawasan 2035, negara kita ini akan ditempatkan di taraf yang lebih tinggi dan membolehkan kita ini untuk bersaing dengan negara luar secara antarabangsa. Tani boleh lihat juga peningkatannya dari segi para belia memberanikan diri untuk memulakan perniagaan persendirian. Mungkin negara luar boleh nampak perbezaannya di negara Brunei Darussalam adalah negara Brunei Darussalam itu masih lagi mengekalkan budaya Melayu Islam Raja dan tutunan agama Islam. Negara Brunei Darussalam akan menyertai International Minangkabau Literacy Festival
IMLF yang akan berlangsung di Padang Sumatera Barat, Republik Indonesia. Semasa festival itu nanti, mereka akan mengadakan persembahan teater Nahkoda Manis. Rombongan ke festival tersebut adalah atas sokongan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Sebanyak 15 buah negara ikut serta dalam festival berkenaan. Pagi tadi, rombongan Lakap Lagor Entertainment LLE terdiri dari 19 peserta penggiat seni tanah air berlepas ke Indonesia bagi menyertai festival tersebut. Siaran akhbar COVID-19 di negara Brunei Darussalam, tidak ada kes berada dalam kategori 4 dan 5, sementara 1 kes kematian dicatatkan. Kementerian Kesihatan memaklumkan 90 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.9%, bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.7%, dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79.1%. Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam pagi tadi mengadakan acara Charity Fun Walk Run Cycle Brunei dan Muara 2023 yang berlangsung di Amphitheatre Jerudong Park. Pelepasan bagi setiap kategori disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Aktiviti amal ini dibahagikan kepada 4 kategori bertujuan untuk mengutip tabung Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam. Kutipan akan dimanfaatkan untuk menampung dan membiayai perbelanjaan dan perkhidmatan yang telah dan akan dirancang dalam menangani kesejahteraan insan-insan istimewa di pusat berkenaan. Program ke Temburong Bisai dimeriahkan lagi dengan acara Walkathon Amal Tabung Bantuan Daerah Temburong yang dikendalikan pagi tadi oleh Majlis Perundingan Kampung Belais dan Buda-Buda dan Majlis Perundingan Kampung Menengah di kawasan dermaga Pekan Bangar. Acara disertai oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pegawai Daerah Temburong. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Terdahulu, sumbangan derma dari Tabung Bantuan Daerah Temburong disampaikan oleh Dayang Emily Chua, perwakilan MBT Brunei Sendirian Berhad. Pelepasan acara Walkathon Amal sejauh lebih kurang 2 km disempurnakan oleh Pegawai Daerah Temburong. Acara dimeriahkan dengan pameran kereta dan motosikal klasik dan moden anjuran bersama Persatuan Motosikal Temburong dan Persatuan Penunggang N3 yang disokong oleh Majlis-Majlis Perundingan Mukim dan Kampung di daerah Temburong dengan kerjasama Jabatan Daerah Temburong. Pameran diadakan di kawasan letak kereta berdekatan Tamu Muhibah Pekan Bangar. Masjid Kampung Masin dan Akif Media Marketing dan Event mengadakan larian Usrah 2023 yang dianjurkan sempena 35 tahun perasmian Masjid Kampung Masin. Pertandingan larian tersebut diadakan pagi tadi di Stadium Negara Hasanah Bolkiah, Berakas. Pelepasan larian disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Larian mempertandingkan 2 kategori iaitu 10 km terbuka lelaki dan 10 km terbuka perempuan. Fun run sejauh 2 km bermula dan berakhir di stadium berkenaan.
Lebih 50 orang penggemar aktiviti berbasikal menyertai ekspedisi riadah berbasikal anjuran Majlis Perundingan Kampung MPK Luagan Duduk dan Kampung Bukit Pangkal daerah Tutong pagi tadi. Ekspedisi sempena Hari Kebangsaan ke-39 itu bermula dan berakhir di Pusat Kemasyarakatan Kampung Luagan Duduk daerah Tutong. Pelepasan peserta ekspedisi berbasikal disempurnakan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Ekspedisi sejauh 18 km itu dianjurkan bersama kumpulan basikal Sembatang Kampung Luagan Duduk dan Cutting Hills Warriors Kampung Bukit Pangkal. Ia antara lain bertujuan bagi menggalakkan orang ramai supaya kekal aktif dengan mengamalkan gaya hidup sihat.